Untuk bahagian kedua hari ini, kita akan sambung lagi, iaitu kita kenal pasti dua jenis pertumbuhan. Ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kita nak tengok apa beza antara dua-dua jenis pertumbuhan. Okey, pertumbuhan primer, kata kuncinya ialah pertumbuhan yang berlaku untuk menambahkan panjang di dua bahagian pada tumbuhannya, itu pada pertama pada bahagian panjang batangnya dan juga pada akar. Okey, jadi ada dua tempat di mana berlaku pertumbuhan primernya. Pertama ialah di meristem apex yang terdapat di hujung pucuk dan juga meristem apex yang terdapat di hujung akar. Okey, pertumbuhan primer berlaku apabila sel-sel meristem membahagi secara mitosis secara gap. Okey, selepas berlaku pembahagian sel, berlaku pemanjangan diikuti oleh pembezaan sel. Okey, dan ini akan menambahkan panjang tumbuhan tersebut. Okey, fungsi berlakunya pertumbuhan primer kalau pada hujung pucuk ialah untuk membolehkan saiz bertambah, panjang pucuk bertambah untuk mendapatkan cahaya matahari, dan di bahagian akar untuk menambahkan panjang akar untuk mencari air bagi kegunaan fotosintesis. Okey, kalau kita tengok pertumbuhan primer, tumbuhan menambahkan ketinggian atau panjangnya. Okey, sama ada kalau di hujung pucuk berlaku pada dua tempat, iaitu primordium akar, primordium daun dan primordium tunas. Ini untuk membentuk daun serta pucuk yang baharu. Okey. Pertumbuhan sekunder pula ialah pertumbuhan yang berlaku untuk menambahkan ukur lilit atau diameter batang. Beza kan? Pertumbuhan primer tadi kita tambah panjang. Tapi bagi pertumbuhan sekunder, kita tambah ialah diameter atau lebar batang pokok tumbuhan tadi. Sama ada di batang, diameter batangnya atau diameter pada akarnya. Okey, kita menambahkan lebar dia, bukannya panjangnya. Okey, kalau pertumbuhan sekunder berlaku disebabkan oleh pembahagian sel meristem lateral. Tadi kan meristem apex di hujung pucuk dan akar kan? Kalau meristem lateral terdapat di bahagian batang dan akar tapi bukan di hujungnya. Kita tengok okey, kita tengok kat sini. Raja perhatikan Raja. Kita nak perhatikan ni kat mana berlakunya pertumbuhan sekunder. Okey, kita kenal dulu apa itu meristem lateral. Okey, dia terdiri daripada dua. Satu ialah cambium vascular, yang kalau dekat gambar tu kita warnakan tu. Dan yang kedua ialah cambium garbus, bahasa Inggeris cambium. Okey. Jadi kalau cambium vascular terdapat di antara tisu phloem dan tisu xylem dalam berkas vakuola. Dia terletak betul-betul di antara kedua-dua xylem dan phloem. Okey, kalau cambium garbus pula terletak betul-betul di bawah lapisan epidermis pokok tadi. Kita tengok bagaimana pertumbuhan sekunder berlaku. Okay, kita tengok ada 3 tahun berbeza kat sini. Okey, pelajar perhatikan pertambahan saiz pada diameter pokok. Okey, dia bukan panjang tapi diameter pokok tersebut yang bertambah. Okey, pelajar perhatikan Raja. Okey. Okey, ini penerangan lebih detail lah. Okey, pertama, bagaimana ia bermula? Okey, kita tadi dah kenal apa itu cambium vascular. Cambium vascular ini akan membahagi secara mitosis untuk menambahkan bilangan selnya. Okey, sel-sel dalam gelang cambium membahagi ke arah dalam membentuk xylem baharu dan ke arah luar membentuk phloem baharu. Okey, selepas itu xylem primer, xylem yang asal tadi ditolak ke arah ampulla, manakala phloem primer ditolak ke arah epidermis. Satu ditolak ke dalam, satu lagi ditolak keluar. Okey, jadi kedua-dua tisu primer tadi, tisu xylem dan phloem yang asal tadi akan dimampatkan membentuk lapisan kayu yang kuat. Okey, kita kena ingat kita pernah belajar dulu xylem. Pada permukaan xylem ada lapisan lignin. Lignin yang menjadikan dinding tebal. Okey, tujuannya untuk memberi sokongan kepada tumbuhan. Okey,
Apabila lapisan xylem sekunder dimampatkan, pertumbuhan lilitan batang dan menyebabkan epidermis batang meregang serta retak. Cambium gabus membahagi dengan aktif membentuk sel-sel gabus di sebelah luar dan korteks di sebelah dalam. Lapisan gabus melindungi batang daripada serangan serangga dan patogen apabila epidermis merekah. Okey. Pada akar, perkara yang berlaku ada sedikit perbezaan. Okey, akar mengalami pertumbuhan sekunder apabila menambah ukur lilit akar. Maksudnya kita nak jadikan akar tu lebih tebal. Okey, pertumbuhan yang berlaku pada akar sama yang berlaku pada batang eudicot. Okey. Ada dua sama ada cambium vascular atau cambium gabus yang bertindak. Okey. Kalau berlaku di cambium vascular, sel-sel pada cambium vascular akan membahagi secara aktif, secara mitosis, membentuk gelang yang lengkap. Okey. Sel-sel dalam gelang cambium membagi ke arah dalam untuk membentuk xylem sekunder, ke arah dalam xylem, ke arah luar phloem sekunder. Sekunder ni maksudnya ialah sel-sel baru. Okey, sel xylem dan phloem yang baru, yang asal tadi akan ditolak ke dalam. Okey. Disebabkan aktiviti cambium vascular, akar akan menjadi lebih tebal. Okey, kemudian berlaku juga pertumbuhan pada cambium gabus. Cambium gabus terletak betul-betul di bawah tisu epidermis. Okey, dia akan membagi secara aktif membentuk sel-sel gabus. Sel-sel gabus ni akan bertindak sebagai perlindungan kepada tisu akar. Okey. Kita tengok eksplorasi kat sini. Pokok yang hidup di kawasan beriklim sederhana dapat ditentukan berdasarkan gelang tahunan sebab berlaku perbezaan pertumbuhan sekunder pada kadar yang berbeza mengikut musim. Okay. Pada musim bunga, bekalan air dan cahaya matahari cukup, xylem sekunder dihasilkan besar dan berdinding nipis, manakala tisu xylem terbentuk pada musim ini berwarna cerah. Okey, bila tiba musim panas dan kering, xylem sekunder lebih kecil tetapi dindingnya lebih tebal. Jadi berlaku perbezaan dari segi warna, yang mana kalau berlaku di musim panas ni dia akan jadi berwarna gelap. Okey, jadi bila kita akan tengok pada rajah akan ada gelang berwarna cerah yang terbentuk pada musim bunga dan juga gelang berwarna gelap yang terbentuk semasa musim panas. Dan dari sini kita boleh mengukur, menentukan usia pokok tersebut melalui kita panggil gelang tahunan. Okey, kebanyakan tumbuhan monokot tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Tapi terdapat sebahagian kecil sahaja yang mengalami pertumbuhan sekunder seperti pokok-pokok yang disenaraikan ni, Dracaena species, Aloe species ni pokok aloe vera dan Agave species. Okey, kalau kebanyakan tumbuhan monokot tak ada pertumbuhan sekunder, tapi bagi 3 contoh tumbuhan ni ada pertumbuhan sekunder. Okey, kepentingan. Kenapa perlu ada pertumbuhan primer? Pertama, kita nak tambahkan panjang pokok kalau di pucuk-pucuk untuk serap cahaya matahari untuk jalankan fotosintesis. Okey. Kalau phloem primer dapat angkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian tumbuhan dan xylem primer dapat mengangkut air dan garam mineral dari tanah melalui akar ke daun. Okey, xylem akan memberikan sokongan kepada tumbuhan herba dan tumbuhan muda. Okey, pertumbuhan sekunder pula penting untuk menambahkan diameter batang dan akar agar sesuai dengan ketinggian pokok. Pokok tinggi tapi batang kurus, so nanti tak kuat nak menampung. Okey, jadi ini akan memberikan sokongan mekanikal. Okey, so bila ada pertumbuhan sekunder juga kita akan tambahkan lebih banyak tisu xylem dan tisu phloem untuk mengangkut bahan-bahan di sepanjang pokok. Okey, dan ini juga untuk menggantikan xylem dan phloem yang telah tua atau rosak. Okey, untuk tumbuhan berkayu menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal yang beri perlindungan pada pokok sama ada untuk mencegah kehilangan air, kecederaan fizikal dan juga serangan patogen atau mikroorganisma. Okey, jadi pokok yang kuat
akan dapat hidup dengan lebih lama dan meningkatkan peluang untuk hasilkan biji benih dan membiak. Okey. Kita bandingkan. Okey, persamaan antara pertumbuhan sekunder dalam pertumbuhan primer dan sekunder dalam timbunan ekot. Apa persamaan antara pertumbuhan primer dan sekunder? Okay, pertama, kedua-dua dapat tingkatkan saiz pokok secara tetap. Okey, kedua-duanya berlaku pada tumbuhan berkayu. Okey, kedua-duanya melibatkan pembahagian sel secara mitosis ini di bahagian zon pembahagian. Okay. Kita tengok pula beza tisu yang terlibat. Kalau primer, kita melibatkan meristem apex. Kalau sekunder ada dua. Sama ada berlaku pada cambium vascular dan cambium gabus. Yang kedua-dua ni adalah merupakan meristem lateral. Okey, bahagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan, kalau pada pertumbuhan primer, batang dan akar di bahagian tumbuhan yang lebih muda. Tapi kalau pertumbuhan sekunder, berlaku apabila pertumbuhan primer telah terhenti pada batang dan akar yang telah matang. Arah pertumbuhan berlaku secara memanjang untuk primer dan pertumbuhan berlaku secara jari-jari kat sini, maksudnya pertumbuhan berlaku untuk menambahkan diameter pokok tersebut. Okey, kesan. Kalau primer meningkatkan panjang batang atau akar, kalau pada sekunder menambahkan ukur lilit atau diameter. Tisu yang terbentuk, okey, bagi pertumbuhan primer membentuk epidermis, cortex dan tisu vascular primer. Okey, dan pelajar boleh baca sendiri senarai tisu yang terbentuk bagi pertumbuhan sekunder. Okey, mana yang ada tisu berkayu? Kalau primer tak mempunyai tisu berkayu, bagi sekunder ada tisu berkayu. Ketebalan kulit kayu, kalau untuk primer nipis, sekunder tebal. Mana yang membentuk gelang tahunan? Jadi kalau mana yang membentuk, hanyalah pertumbuhan sekunder. Okey, dari segi ekonomi, pelajar boleh baca sendirilah. Ada banyak fungsi atau kegunaan pertumbuhan sekunder kepada ekonomi. Okey, ni pelajar boleh baca. Antaranya jadikan perabot. Okey. Tumbuh-tumbuhan tu boleh dijual sebagai hasil makanan dan sebagainya. Okey, itu saja untuk bahagian 2. Nanti kita akan cuba jawab soalan berkaitan. Terima kasih.